Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini bersama lagi dengan saya untuk menerangkan masih lagi bab 7 bahan sintetik dalam industri. Untuk kali ini cikgu akan terangkan subtopik yang kedua dalam bab 7 iaitu menganalisis plastik. Yang pertama sekali, apakah plastik? Plastik ni apa? Plastik ialah polimer sintetik yang terdiri daripada unsur karbon dan bukan logam. Seperti hidrogen, oksigen, fluorin dan klorin. Plastik terhasil daripada sumber iaitu petroleum dan juga gas asli. Untuk plastik, cikgu akan terangkan nanti ada dua jenis plastik. Yang pertama ialah termoplastik dan yang kedua ialah plastik termoset. Nanti kita akan lihat apakah perbezaan untuk kedua-dua jenis plastik ini. Yang pertama sekali kita lihat termoplastik. Termoplastik ni apa? Termoplastik ialah plastik yang mudah lembut bila kita panaskan. Kenapa? Sebab takat lebur dia adalah rendah. Walau bagaimanapun, apabila disejukkan, dia akan jadi keras. Itu ialah termoplastik. Di sini disenaraikan beberapa contoh termoplastik. Kita ada polikarbonat, poliamida, polivinyl klorida iaitu PVC, polietena, polipropena dan polistirena. Berikut pula, kalau perhatikan, ini ialah sifat termoplastik secara umum. Yang pertama, ringan, mudah dibentuk, lengai atau tidak bertindak balas dengan bahan kimia. Bermaksud dia tahan dengan bahan kimia. Tahan dengan bahan kimia. Dan kita boleh acu berulang kali. Acu maknanya boleh dibentuk berulang kali. Sifat yang kelima, termoplastik ni mudah terbakar dan fleksibel. Fleksibel. Berikut ni ialah sedikit penerangan. Cikgu ambil beberapa contoh. Kita lihat yang pertama, PVC. Contoh yang pertama ialah termoplastik PVC iaitu polivinyl klorida, di mana PVC ni murah, tahan lama dan mudah dibentuk. Apabila ditambah bahan pemplastik, PVC akan jadi lebih lembut, belut sinar, fleksibel, kalis air dan tidak mudah terbakar. Contoh kegunaan PVC ni kita boleh buat dalam pembuatan beg plastik, kad kredit, baju sukan dan juga paip air. Kita beberapa contoh pembuatan dalam kegunaan seharian. Kita guna bila PVC ni dalam kegunaan seharian, inilah bentuk-bentuk barangan diperbuat daripada PVC. Seterusnya kita tengok polikarbonat. Sifat polikarbonat ni ialah dia lut cahaya, mempunyai ciri penghantaran cahaya yang baik daripada kaca. Contoh penggunaan untuk barangan polikarbonat ni apa? Ialah botol minuman. Botol minuman, cermin kaca atau cermin mata atau kaca mata keselamatan. Google. Kita tengok gambar-gambar kat sini. Seterusnya kita ada polietena. Polietena ni kita boleh kelaskan kepada dua. Yang pertama ialah yang berketumpatan tinggi iaitu HDPE dan yang kedua ialah yang berketumpatan rendah iaitu LDPE. Di sini untuk yang ketumpatan tinggi digunakan untuk buat botol nak isi bahan kimia cecair. Bahan kimia cecair kerana dia lebih kuat dan tahan haba. Itu kita guna untuk letakkan atau isi bahan kimia dalam bentuk cecair. Untuk polietena yang ketumpatannya rendah, kita guna untuk buat beg plastik.
Seterusnya kita ada poliamida. Okey, ini juga dikenali, termoplastik ni juga dikenali sebagai nilon. Okey, nilon. Okey, sifatnya ekstrim, lengai terhadap tindakan bahan kimia. Okey, maksudnya dia tahan kepada bahan kimia. Okey, contoh penggunaan dalam bidang pembuatan tekstil. Okey, seperti untuk buat pakaian, sukan, permaidani, okey, dan sarung kaki. Okey, dan juga digunakan juga untuk bidang otomotif. Okay, di sini kita perhatikan, okay, ini ialah beberapa contoh plastik, okay, yang tadi yang saya terangkan secara sepintas lalu. Okay, dalam bentuk jadual kita boleh nampak kat sini polietena atau politena, beg plastik dan juga bekas plastik. Okay, kita boleh nampak barang-barang yang digunakan untuk politena. Seterusnya kita ada tadi PVC tadi, okay, bekas makanan, botol air mineral, hos taman, permainan. Okay, barang-barang permainan pun ada yang diperbuat daripada PVC. Kita ada polistirena. Okay, kita ada bekas sabun, bekas peralatan elektrik. Okay, kita ada juga barang lain lah yang diperbuat pada polistirena. Okay, yang ini perspek. Ini ialah termoset. Cikgu rangkumkan dalam jadual yang sama sebelum cikgu masuk kepada termoset. Okay, kita ada perspek yang untuk buat bahan gentian kaca, tingkap helikopter dan juga kapal terbang. Okay, perspek ni ialah termoset. Seterusnya kita ada backlight. Okay, backlight pun ialah termoset. Okay, digunakan untuk buat suis elektrik dan soket, penutup botol, pemegang cerik. Okay, melamina pun sama, ialah termoset. Okay, TS, saya letak TS sebagai termoset. Okay, barangan yang digunakan daripada melamin atau melamina ialah pinggan dan mangkuk. Okay. Kita ada epoksi pun ialah termoset. Yang cikgu tunjukkan kat sini ialah termoset. Okay, itu pelekat dan gam epoksi, okay, untuk kuat. Okay, so kita tengok sepintas lalu tadi. Okay, ini ialah termoset. Okay, apakah termoset? Kalau tadi termoplastik. Jadi apa beza dengan termoset? Apa itu plastik termoset? Okay, jadi ini ialah plastik yang kita sukar leburkan menggunakan haba. Plastik yang tahan kepada haba. Okay, digunakan untuk buat pelekat epoksi, bahagian automobil dan pelekat papan lapis. Okay, contoh tadi ialah backlight dan melamina. Salah satu contoh. Okay, gam epoksi, pelekat yang kuat, gam yang kuat tu. Okay, dan juga contoh ialah backlight dan melamina. Okay, so apa sifat-sifat plastik termoset secara umum? Yang pertama, boleh diacu hanya sekali. Tidak mudah terbakar, keras, kuat, okay, sukar dilentur, maknanya dia susah untuk dilentur berbanding dengan termoplastik tadi yang lebih mudah untuk dilentur. Okay, dan dia tidak boleh mengalirkan arus elektrik. Okay, berbanding dengan termoplastik, dia lebih keras berbanding termoplastik. Okay, contoh tadi kita ada backlit. Okay, backlit sifatnya dia tak boleh alirkan arus elektrik dan tahan haba. Okay, kat sini contoh penggunaan boleh tengok pembuatan rangka radio. Okay, rangka radio dan telefon serta suis elektrik diperbuat daripada bahan termoset iaitu backlit. Atau dalam bahasa Inggeris ialah backlight. Okay, ini ialah melamina tadi. Saya dah tunjuk dalam jadual. Okey, apa sifat melamina atau melamin? Dia tahan lasak. Kita boleh nampak kita guna dalam pembuatan pinggan dan mangkuk melanin. Dan juga permukaan perabot pun ada yang daripada melamina, pelana gitar, gam, pinggan, mangkuk dan juga sudu. Okay, ini ialah contoh-contoh tadi. Okay, saya dah maksudnya secara rumusannya kita boleh lihat ini ialah
contoh-contoh plastik iaitu termoplastik dan juga termoset secara ringkas. Okey, saya ulang je sekali lagi tadi. Okey, seterusnya kita lihat apakah persamaan dan perbezaan antara termoplastik dan plastik termoset. Okey, persamaan yang pertama, kedua-dua ialah polimer. Okey, kedua-dua ialah polimer sintetik dan kedua-duanya ialah plastik. Okey, antara perbezaan yang saya boleh tulis dekat sini, okey, termoplastik mudah dilentur atau dilembutkan. Tetapi untuk termoset sebab dia keras, dia sukar untuk kita lembutkan. Okey, termoplastik boleh diacu berulang kali. Diacu maksudnya boleh dibentuk. Okey, boleh dibentuk. Manakala untuk termoset kita boleh acu atau bentukkan dia hanya sekali sahaja. Okey, hal ini disebabkan oleh struktur kedua-duanya yang berbeza, di mana kita lihat struktur termoplastik di mana termoplastik mudah menggelongsor kerana tiadanya crosslink atau rantai silang antara molekul. Okey, jadi dekat sini molekul untuk termoplastik lebih mudah bergelongsor. Manakala untuk termoset, dia susah untuk bergelongsor antara satu sama lain. Kenapa? Sebab adanya crosslink, rantai silang antara satu sama lain. Okay, masih lagi perbandingan. Okay, ini tadi kita lihat dari segi rajah struktur yang lebih jelas. Okay, jika perhatikan termoplastik hanya ada rantai polimer, dia tiada crosslink. Okay, dia tak ada crosslink. So rantai-rantai ini mudah menggelongsor. Manakala untuk termoset, okay, jika diperhatikan adanya crosslink antara rantai-rantai polimer ini. Adanya crosslink, jadi dia susah untuk menggelongsor. Okey, yang ini tadi untuk termoplastik memang senang untuk kita leburkan. Okey, dan tetapi apabila sejuk dia mudah keras. Okey, untuk termoset tidak melebur apabila dipanaskan. Okey, termoplastik dia lebih lembut berbanding dengan termoset. Okey, untuk termoplastik tadi, okey, saya ulang sekali lagi, boleh diacu berulang kali. Maksudnya boleh dibentuk berulang kali. Maksudnya kat sini boleh dikitar semula. Okey, untuk dijadikan bahan lain. Okey, kita lebur dan kita bentuk semula, recycle semula jadi benda lain. Okey, untuk termoset tadi tidak boleh diacu berulang kali tetapi hanya boleh diacu sekali sahaja. Disebabkan sifat ini, dia tidak boleh dikitar semula. Dan yang keempat, untuk termoplastik, dia tidak berwarna dan lut sinar, lut kepada cahaya. Tetapi kalau termoset, dia ialah bahan legap. Bahan legap maknanya dia tak boleh ditembusi oleh sinar cahaya. Pelajar, jadi untuk kali ini, setakat 7.2 saya habiskan sampai sini. Okey, jangan lupa buat latihan dalam buku Sains Proses Skill muka surat 147 hingga 146 hingga 147 dan hantar ke dalam Google Classroom.